Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nepot Channel. Panas sahabat-sahabat semua, geng-geng kerangga. Gerangga ini walaupun tidak mendapat permit, tidak diluluskan oleh polis di Raja Malaysia pihak berkuasa, tapi hari ini kelihatannya mereka masih melakukan perarakan himpunan kononnya mau selamatkan Malaysia. Dan apa yang berlaku akhirnya selepas himpunan selamatkan Malaysia ini, Perikatan Nasional berakhir ya dengan laporan polis. Jadi apakah laporan yang dicuba dibuat oleh geng-geng kerangga ini? Ini yang menarik untuk kita dengar bersama sahabat semua. Kalau sebelum ini mereka membuat tuduhan, fitnah, kononnya Perdana Menteri campur tangan, kononnya kerajaan campur tangan. Jadi siapakah yang dilaporkan oleh pihak kerangga ini ya dalam laporan polis yang dibuat oleh mereka. Jadi saya mau membacakan kenyataan berita ini sahabat semua yang menyatakan bahwa Himpunan Selamatkan Malaysia berakhir dengan laporan polis. Jadi mari kita sama-sama melihat ya kenyataan berita ini. Dilihat ya, hari ini Himpunan Selamatkan Malaysia berlangsung dengan peserta berkumpul di sekitar Masjid Jamik Kampung Baru dan bergerak beramai-ramai ke IPD Dangwangi. Di sebalik semua itu, penganjur mengumumkan bahwa tiada perhimpunan diadakan dan pergerakan ke IPD Dangwangi itu bukan perarakan. Dan dikatakan hampir 1.000 lebih ya, 1.000 lebih yang hadir bersama-sama di dalam perarakan itu. Jadi sebelum ke Balai Polis, peserta Himpunan Selamatkan Malaysia dilihat berada di kiri kanan sekitar Jalan Mas Jamil sambil memegang kad dakwah Zahid, manakala penganjur memberikan ucapan. Perhimpunan di sini akan menuju ke IPD katanya. Dangwangi kami akan berjalan kaki melalui hadapan Sogo. Siapa nak ikut, siapa tak nak ikut terserah, tapi kita akan berjalan menuju ke IPD Dangwangi untuk buat laporan polis, kata Wakil Sekretariat Himpunan Selamatkan Malaysia, Nazir Helmi yang juga Ketua Penerangan Pemuda PAS. Nazir menyifatkan perjalanan sejauh 2 km ke IPD Dangwangi itu sebagai mengiring pemimpin dan bukan perarakan, tapi nak iringi pimpinan, jangan lakukan provokasi katanya. Pastikan tak ganggu orang ramai katanya sebelum perjalanan bermula. Di laporan polis akan dibuat oleh ahli jawatan kuasa penganjur Tun Faizal Ismail Aziz. Katanya saya akan membuat laporan polis dan mendesak dakwa semula Zahid Hamidi. Pergerakan manusia itu terhenti di hadapan Sogo yang merupakan lokasi asal Himpunan Selamatkan Malaysia sebelum bertukar ke Kampung Baru. Di situ peserta mendengar sambil menunggu wakil selesai membuat laporan polis. Antara watak yang kelihatan di IPD Dangwangi adalah Ketua Penerangan Bersatu Razili Idris, Ahli Dewan Tertinggi Muafakat Nasional Tun Faizal, dan Ketua Penerangan Pejuang Muhammad Rafiq Rashid Alim. Mereka memasuki Balai Polis kira-kira 2:30 petang tadi. Selepas membuat laporan polis, Tun Faizal Kosogo di mana beliau menjelaskan laporan polis yang dibuat kepada peserta. Katanya, laporan polis itu bagi meminta polis menyiasat sama ada terdapat perkara meragukan di sebalik isu Presiden UMNO Zahid Hamidi dilepas tanpa dibebaskan dan semua individu berkaitan termasuk Peguam Negara terdahulu Idrus Harun. Jadi pada itu Tun Faizal menyatakan 3 tuntutan acara hari ini. Pertama, dakwah Zahid. Kedua, bebaskan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah dan Jabatan Peguam Negara daripada kuasa eksekutif. Dan ketiga, nak keadilan dilihat berikutan kepada semua orang katanya. Jadi acara berakhir sekitar jam 3:30 petang tadi. Jadi sahabat semua, dalam kenyataan ini sebenarnya menunjukkan bahwa tidak ada satupun nama ataupun tuntutan melibatkan Perdana Menteri kita, Datuk Seri Anwar Ibrahim, ya, yang katanya sebelum ini ramai di antara pimpinan-pimpinan mereka menyatakan walau kononnya Perdana Menteri campur tangan melepaskan dan membebaskan Zahid Hamidi. Tetapi dalam laporan yang mereka buat ini tidak ada satupun yang mengatakan Perdana Menteri campur tangan. Apa yang mereka nyatakan, tuntutan mereka adalah untuk membuat siasatan ke atas bekas Peguam Negara, yaitu Idrus Harun, ya, kerana menerima representatif 11 alasan daripada Peguam Bela Zahid Hamidi. Jadi jelaslah sahabat semua, mereka cuma memusingkan fakta yang kononnya kerajaan ataupun Perdana Menteri, ya, Datuk Seri Anwar Ibrahim campur tangan, melepaskan Zahid, membebaskan Zahid. Semua itu sebenarnya tidak berlaku. Mereka sendiri membuat kenyataan. Dan laporan polis yang dibuat oleh mereka ini juga jelas tidak pun menyebut nama Perdana Menteri kita, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Yang mereka tuntut, seperti yang saya katakan, adalah ya membebaskan ataupun membuat penyiasatan yang menyeluruh berkaitan dengan tindakan Peguam Negara,
mantan peguam negara sebelum ini, yaitu Idrus Harun, yang membebaskan Muhyiddin, yang melepaskan tanpa membebaskan Zaid Hamidi, sahabat-sahabat semua. Jadi jelas mereka cuba memusingkan fakta, kononnya Perdana Menteri kita campur tangan dan sebagainya. Tapi sebenarnya semua itu tidak berlaku. Dan satu lagi kata-kata daripada Walaun-Walauntit, komen-komen daripada Walauntit, kononnya sekatan jalan di Kuala Lumpur, polis melakukan sekatan jalan ya kerana kononnya adanya perhimpunan Selamatkan Malaysia ini, tetapi pihak polis telah pun membuat penafian bahawa sekatan jalan raya di Kuala Lumpur tidak berkait dengan demo. Itu antara kenyataan polis. Jadi polis menafikan sekatan jalan raya di pusat bandar Kuala Lumpur sejak pagi tadi berkait himpunan pemuda Perikatan Nasional yang dijadwal berlaku petang ini. Ketua Polis Kuala Lumpur Alauddin Abdul Majid berkata, sekatan jalan raya itu sebahagian operasi mencegah jenayah dan pematuhan trafik di Kota Raya. Tiada kena mengena dengan himpunan, katanya kepada FMT. Media dimaklumkan penganjur himpunan bahawa beberapa sekatan jalan dibuat sejak pagi tadi dibawa melawati menuju MRT dan dari Jalan Ampang menuju ke Kuala Lumpur termasuk di Kampung Baru. Semalam Malaysia Kini memetik, Alauddin berkata polis tidak akan menutup jalan raya sekitar Kuala Lumpur di mana bantahan dijadwal berlaku petang hari ini. Ya, jadi Alauddin berkata pihaknya telah membuat persiapan sewajarnya bagi memastikan keamanan dan keselamatan termasuk anggota untuk memantau perhimpunan itu bersiap sedia bagi mengelak sebarang kejadian tidak diingini. Ditanya sama ada polis akan menempatkan unit simpanan persekutuan sebagai langkah bersiap sedia, Alauddin berkata tidak. Semalam polis memaklumkan pemakluman yang dihantar bagi himpunan Selamatkan Malaysia kerana maklumat tidak lengkap dan tidak menepati syarat mengikut akta perhimpunan. Jadi pada sidang media, Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Suhaili Zain berkata antara butiran tidak dilengkapkan adalah seperti mana nama penganjur perhimpunan serta lokasi tempat berhimpun. Risikan mendapat lokasi himpunan mereka berubah dari masa ke masa. Jadi itulah sahabat semua, tuduhan yang kononnya polis menyekat sebenarnya itu adalah SOP. Ya, sebab hari ini hari cuti, jadi pihak polis ya berada untuk melakukan tugasan mereka. Tetapi lain pula ya cakap-cakap daripada walaun-walauntit lebay-lebay yang mencuba ya untuk memprovokasi, membuat tuduhan, kononnya polis membuat sekatan dan sebagainya. Tapi hari ini kita boleh nampak mereka pula bebas walaupun pihak polis sendiri mengesahkan bahawa perhimpunan itu tidak diluluskan kerana nama penganjur pun tidak jelas, tempat pun tidak jelas ya, dan kita percaya seperti mana yang berlaku, ianya berlaku. Tapi mereka cuba membuat provokasi, cuba membuat memanaskan ya situasi kononnya. Jadi ini dia sahabat semua, sekali lagi sebentar tadi berlakunya himpunan Selamatkan Malaysia, kerangga-kerangga ini berkumpul dan dikatakan hampir 1,000 lebih ya, yang bersama-sama dengan menyertai perarakan itu, dan akhirnya mereka membuat laporan polis, dan laporan polis itu tiada pun nama Datuk Seri Anwar Ibrahim Perdana Menteri yang dinyatakan di dalam laporan polis itu. Yang ada hanyalah mantan peguam negara lantikan Perikatan Nasional Muhyiddin Yassin, yaitu Idrus Harun, yang melepaskan tanpa membebaskan Zaid Hamidi. Jadi terima kasih sahabat semua, itu antara update terkini berkaitan dengan himpunan Selamatkan Malaysia. Bagi saya ini bukan Selamatkan Malaysia, ini adalah Selamatkan Koroni-Koroni, pemimpin-pemimpin mereka yang terpalit dengan skandal-skandal penyelewengan, rasuah dan sebagainya. Jadi terima kasih. Jika Anda mau berikan sebarang komen, Anda boleh berikan komen dalam ruangan komen, tapi ingat komen dengan cara berhemah. Jangan menjadi seperti walaun-walauntit, lebay-lebay, geng sapu bersih apabila memberikan komen penuh dengan hasutan, kebencian dan juga fitnah melampau. Sepertinya mereka tidak punya otak, mungkin karena otak mereka sudah dicolek oleh makhluk asing. Jadi terima kasih, sampai di sini saja. Izinkan saya untuk mengundurkan diri, dan seperti biasa peribahasa mengatakan tapapun keangka 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada tanya selera. Sekian saja daripada Orang Dapat Channel, kita berjumpa lagi. Bye-bye.